Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha al-umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha al-umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam fi yusrin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma yassir lana umurana marrahati liqulubina wa abdadina wassalamati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa nashraba ma'a zamzam fi masjidil haram wa nazura habibaka wa nabiyyaka sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat kita sama-sama membincang dan mudarasah mempelajari satu ibadat yang dituntut dalam agama Islam, iaitu ibadat umrah ya. InsyaAllah kita doakan dapat kita berkesempatan menunaikan rukun yang kelima, iaitu haji. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, khusus kita pada pagi ini kita akan sentuh berkaitan tentang umrah ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Umrah ini sebagaimana yang telah ditakrifkan oleh ulama, umrah pada bahasa memberi maksud ziarah. Ziarah itu namanya umrah. Adapun haji pada bahasa memberi maksud al-qasdu ila man yu'azzim, iaitu menghendaki menqasadkan kepada suatu yang diagungkan, itu haji. Manakala umrah ni makna ziarah Baitillahil Haram. Manakala umrah ini pada sudut syara' ialah ziyadatul Baitil Haram, mana ziarah Baitil Haram atas bentuk-bentuk yang tertentu bagi perbuatan-perbuatan yang tertentu. Dan disebut juga bahawa sesungguhnya umrah ini sesuatu yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu amalan yang menghampirkan diri. Di antaranya kita tawaf, kemudian kita sa'i, dan kita pergi umrah ni melakukan ibadat semayang dalam Masjidil Haram, ataupun apa-apa amalan yang kita lakukan di tanah suci Mekah, ianya termasuk dalam lingkungan melakukan umrah, kerana umrah itu sendiri memberi maksud ziarah Baitillahil Haram. Dan Nabi SAW telah memberikan berita gembira kepada kita kelebihan orang yang mengerjakan ibadat umrah ni. Di antara sabda Nabi SAW, al-umratu ila umrati kaffaratun lima bainahuma. Cuba anda tengok ada dalil. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah lain, ianya adalah merupakan kafarah. Kafarah ni dia akan membersihkan, menghapuskan di antara umrah dengan umrah ni akan segala dosa.
umrah sehingga umrah selama mana ianya tidak melakukan dosa besar. Dan ketika melakukan ibadah umrah ni, waktu kita berihram sehingga tahlul, tidak melakukan dosa. Daripada kita mula kita berihram sehinggalah kita selesai mengerjakan umrah, habis kita tahallul, halal maknanya, halal. Ihram ini mana mengharamkan benda yang halal sebelum itu. Tapi bila kita berihram, dia jadi haram. Kemudian bila selesai, tahallul nama dia. Mana kita telah boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika melakukan umrah tadi. Kalau kita tak melakukan dosa dalam tempoh ini, maka Nabi SAW memberitahu kepada kita, laisa lahu jazaa'un ilal jannata. Tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Allah mengampunkan dosa yang terdahulu dan akan datang, maka ianya berhak untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi umrah sehingga umrah ni panjang pembahasan ulama. Ada ulama menyatakan umrah sehingga umrah, mana tahun ni buat sekali, mengkali tahun depan buat sekali. Itu umrah. Umrah sehingga umrah. Ini ada pandangan ulama. Itu oleh sebab itu ada yang sebahagian berpandangan kita buat umrah ni sekali je. Mana selepas kita berihram di miqat, kemudian kita lakukan ibadah umrah, habis tak ada kali kedua, tak ada kali ketiga, tak ada kali keempat, ketika mana kita duduk di tanah suci sekali sahaja. Kalau sempurna, kalau tak sempurna, tanggunglah masing-masing, gitu. Ini pandangan sebahagian ulama. Pandangan ini menyekat. Kalau kita pakai pandangan ini, dia menyempitkan. Sebab tidak semua orang bila kali pertama lakukan ini sempurna. Kadang-kadang dah banyak kali buat pun, nanti datang kursus, lain pula. Dia kata, tak tahu pula. Dia kata, bahawa ini tahu. Dah. Kan? Nanti pula sembang-sembang dengan kawan-kawan. Tadi kau masa tawaf tadi ada tak baca-baca ni? Dia kata, tak ada. Ni buku ni Dia kata, kau dapat ke mana buku tu? Nampak ni? Aku tak tahulah, dia kata. Dah. Kalau kita kata sekali saja. Tak boleh buat dah. Menyebabkan kita ni rasa macam tak sempurna, kan? Pergi sana dengan tazkirah saja, kan? Pergi sana tazkirah, pergi sini dia kata, tuan-tuan tak payah dah pergi tawaf, tak payah buat pergi ke Tan'im, buat lagi sekali. Kita baca Quran, kita sembahyang sunat, kita dengar tazkirah. Bila tazkirah, dengar banyak benda yang kita tidak sempurna. Ini mana pandangan ni sempit. Sebab Nabi SAW tidak menyebut batasan umrah. Hanya Nabi SAW menyebut al-umratu ilal umrati. Umrah dengan umrah. Tidak disyaratkan tahun bila. Kerana Siti Aisyah radhiyallahu anha juga pernah melakukan umrah dalam waktu yang sama dalam tahun tersebut, iaitu lebih daripada sekali. Ini menunjukkan bahawa umrah ni boleh buat banyak kali. Bagi orang yang duduk di tanah suci Mekah, ia tidak boleh berkali-kali seperti kita. Lepas semayang maghrib, pergi umrah. Kemudian balik kita buat umrah, besok pula lepas semayang subuh, orang duduk Mekah tak boleh. Sebab dia mempunyai masa dan ruang yang begitu luas. Dia boleh buat dalam satu tahun 2 kali atau 3 kali. Bagi kita yang duduk luar daripada tanah haram, seperti Malaysia, belum tentu. Tiba-tiba ada sekatan pula, tak boleh pergi. Kita katakan tahun ni boleh pergi, tahun depan belum tentu. Tak sihat pula, tak boleh pergi. Ataupun meninggal dunia pun tak boleh pergi. Dah sekali. Hadis menyebut al-umratu ila umrah. Oleh sebab itu, ulama di kalangan mazhab kita, Imam Syafi'i membenarkan. Tidak ada kali buat. Tidak ada satu larangan. Di mana tidak ada satu larangan, hadis ni dibaca secara umum. Dibaca secara umum. Kali pertama kita boleh buat, kemudian rasa tak sempurna, kita pergi tanah halal pula.
Contohnya kita pergi ziarah ke Ji'ranah, maka kita pun berihram di sana. Kalau ataupun kita pergi Hudaybiyah sambil lalu tengok unta, kemudian kita pun mengambil miqat, kemudian berihram, kita lakukan. Ataupun pergi tanah halal yang paling dekat, iaitu Tanaim, sebagaimana tempat Siti Aisyah radhiyallahu anha, dapatlah contohnya 4 kali. Cukuplah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam 4 kali ini ada 2 kali Allah mengabulkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu, walaupun kita banyak mendengar pandangan sengah kumpulan ini, dia kata sekali. Silakanlah. Kita kalau entah kata pandangan sekali, silakan. Sebab entah buat perfect, sempurna. Aku orang Malaysia baca pun tak apa tepat. Kadang-kadang baca begini, kadang-kadang baca begini. Bila kita belajar-belajar, salah pula baca. Kena buat kali kedua. Oh, macam ni baca dia, macam ni pula cara dia. Oleh sebab itu, kita pakai pandangan yang begitu meluas, memberikan kelonggaran bagi orang yang lain daripada penduduk Mekah, dibenarkan melakukan berkali-kali. Kalau ada larangan yang mengatakan berkali-kali, barulah kita percaya. Selagi tidak ada larangan, kita pakai pandangan ulama. Dan kita nak buat berkali-kali ni mengikut kemampuan kita. Yang penting kita buat ni dalam keadaan sempurna. Dan kita jangan berbangga terlalu banyak kita buat, sehingga kita meninggalkan tawaf ataupun beribadat di tanah ataupun di dalam Masjidil Haram. Buat sekadar mana yang kita mampu, begitu. Tak payahlah cari sampai kena buat 7 kali dan sebagainya, menyebabkan kita ni jadi penat dan meninggalkan sembahyang fardu berjemaah. Ini adalah perkara yang perlu kita jauhi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'u bainal haji wal umrati." Di antara haji dan umrah, maknanya diiringi umrah kemudian haji. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra, karena ianya menafikan kefakiran wazunub dan menghapuskan dosa. Sama ada fakir dari sudut iman atau fakir dari sudut benda yang kita nampak. Bila kita mengerjakan umrah ni, yakinlah tak ada orang balik jadi papa kedana. Kerana pergi umrah keluar sampai 10,000, balik jadi papa kedana. Orang tak pergi umrah ramai papa kedana, bankrupt terus. Tapi pergi umrah, insya-Allah yakin, kerana kita menjadi tetamu Allah, maka Allah akan beri kepada kita rezeki yang tidak terhingga. Allah akan beri kepada kita rezeki kesihatan, rezeki ketakwaan, rezeki keimanan. Bila kita sudah beriman, maka Allah pandang kita dengan pandang rahmat, rezeki yang lain akan ikut. Tapi bila kita tidak mendapat rahmat daripada Allah, maka Allah tak akan mencurahkan rezeki yang lain. Oleh sebab itulah, ianya akan menafikan kefakiran ataupun menolakkan kefakiran dan sehingga menghapuskan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita ni banyak halangan ni, kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah permudahkan. Allah yang kashifad durri wal baliyat, Allah yang boleh merungkaikan segala kekusutan, segala bala ni Allah yang tentukan. Idza arada syai'an, Allah menghendaki sesuatu, begitu pantas. Cuba sebut. Kun. Rasi bainal kafi wan, menunjuk boleh selesai. Bainal kafi wan nun, kun. Buat ni. Kaf nun kun terus jadi. Istilah ini yang Allah sebut dalam Quran, kun ini, jadilah makna begitu pantasnya. Walaupun dalam keadaan gawat, dalam keadaan yang menakutkan, tapi Allah kehendaki boleh selesai. Kita berdoa kepada Allah, Allah yang melakukan segala-galanya, dan Allah juga akan mengangkatkan segala bala ni. Kun fayakun. Bila sebut fayakun ni, tenang. Itu sebab ayatnya jadi panjang. Kun fayakun. Nampak ni? Ayat Quran ni dia rahsia dia begitu. Kun
fayakun. Panjang, jadi tenang. Tak ada orang semang-semang, tak ada orang rasa takut. Itu kehendak Allah. Kita berdoa kepada Allah, Allah yang boleh mengatasi segala-galanya. Kita berdoa supaya kita pun mudah, tak ada sekatan apa-apa, pergi pun mudah, balik pun mudah, dan Allah berikan umrah yang maqbulah wa mabrurah. Umrah ni juga boleh sebut mabrurah, sebagaimana dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ada orang kata umrah tak sebut mabrurah, haji sebut mabrur, umrah sebut maqbulah. Dia kata haji sebut mabrur, umrah sebut maqbulah, sama aja. Ulama Syafi'i kita membenarkan, menyebut umrah juga ada umrah mabrurah. Hanya tidak disebut umrah mabrur, tapi umrah mabrurah. Haji mabrur, haji mabrur. Dan seterusnya lagi, beberapa hadis Nabi SAW yang memberikan semangat kepada kita ni nak pergi mengerjakan ibadah umrah, mengerjakan ibadah haji. Di antaranya sabda Nabi SAW, man mata fi hadzal wajhi min hajjin aw mu'tamirin la yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu udkhulil jannata. Nabi SAW bersabda, mana-mana orang yang meninggal dunia di atas bentuk ini kerana Allah Ta'ala, tak ada kerana lain, bukan kerana nak berbangga-bangga. Kita banyak kali pergi umrah dah, kita nak mendapat keredaan Allah. Kalau boleh kita jaga kita punya percakapan, kita kena jaga dari sudut diri kita. Jangan kita rasa kita banyak kali pergi umrah, pergi tanya, Jeffrey, you dah berapa kali pergi? Kenalan Jeffrey pun tunduk, saya ini kali pertama. Oh, kali pertama, dia kata. Saya dah 6 kali dah, dia kata. Ini nak cubalah, dia kata ni, ada bang, package ni pula agensi nak okey ke tak okey, tengok back okey, dia kata. Dia tengok back okey, dia kata. Tengok back okey, tak tahu yang lain okey tak okey. Dia kalau begini, kita bukan kerana Allah, kita nak pergi kerana Allah. Baik okey ke tak okey, yang penting okey, kita ni diterima oleh Allah. Saya dulu pergi, oh bagnya lah tak bagus lah, dia bagi pun minta tarik. Orang zaman sekarang tak pakai dah tu, dia kata. Ini kita bukan kerana baik, bukan kerana apa, tapi kerana kita minta Allah redha kita. Allah redha kita, kena jaga di sana. Perasaan orang, ada orang baru pertama kali datang. Kalau dia pertama kali, kita tunjukkan. Dan kita kena ikut mutawif kita. Kalau kita rasa hebat, kita tahu semua. Pernah dengan saya dulu, dia kata dia dah banyak kali, dia pun pergi Masjidil Haram sendiri. Sekali sampai malam tak balik-balik. Oh, isteri dia kata, Ustaz, suami dia tak balik-balik. Kelang kabut, tak balik-balik. Daripada pagi sampai malam tak balik. Tak tahu dia makan apa. Lama cari-cari, dia ada dekat Marwah. Dia dekat Marwah. Dia tak bergerak dekat Marwah. Dia hari itulah dia tunduk. Sebab dia pusing-pusing situ, pusing-pusing situ. Ini kuasa Allah, ya, kuasa Allah. Kalau apa-apa pun berlaku, mohonlah kepada Allah Ta'ala supaya Allah tunjukkan jalan. Sebab Masjidil Haram sekarang ni bukan macam Masjidil Haram dulu. Kadang-kadang dia tutup jalan sana, kita kena pusing tempat lain. Bila kita nak keluar ikut ni, dia kata tak boleh pula. Panduannya jam besar je. Panduan jam besar. Kita tengok jam besar mana pintu, itu je. Kalau bagi saya orang, macam mana Ustaz? Kita jumpa jalan, turun bawah, pergi tengok jam besar, mana arah hotel kita. Kalau tidak, memang walaupun kita dah lama duduk, banyak kali pergi, kalau Allah takdirkan tak jumpa jalan, memang tak jumpa jalan. Jangan cakap besar begitu. Jangan cakap besar. Sebab jalan ni selalu dia tutup sana, dia tutup sini, dia tutup sana. Ini kena tawaduk. Kita ni sebagai tetamu Allah, maka kena beradab sebagai tetamu. Kalau orang datang rumah saya sebagai tetamu, dia nak buat macam rumah dia sendiri, mesti kita tak suka. Bagi ambil sana, cucuk pula ni, tarik pula apa semua. Ini macam orang ni.
Melampau ni kan. Jadi dia tidak ada adab tetamu. Itulah kita dengan Allah. Kita ni adalah tetamu Allah. Kalau kita beradab, kita jaga baik, Allah berikan macam-macam. Kalau kita tetamu datang rumah kita baik, dia nak balik ke macam-macam kita bagi. Kita bungkus lah, apalah, ada biskut kita bagi. Tak apa. Makna kita seronok dengan dia. Kita cukup suka dengan kehadiran dia. Begitulah kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam beri tahu kepada kita? Lam yu'rad wa lam yuhasab. Amalannya ketika itu tidak dipaparkan dan tidak dihisab. Qila lahu udkhulil jannata. Dikatakan kepada masuklah syurga. Kelebihan orang menjalankan umrah ni, kalau Allah makbul, Allahu akbar. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pagi tadi saya cerita orang meninggal di tanah Mekah kan, di kuliah subuh tadi. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata bi Makkah fa ka'annama mata fis sama'id dunya. Barang siapa yang meninggal dunia di tanah suci Mekah, seolah-olah ianya mati di dalam langit dunia. Diangkatkan oleh Allah kedudukannya. Allahu akbar. Ini kelebihan orang yang meninggal dunia di tanah suci. Begitu juga Nabi SAW bersabda, man mata fi ahadil haramain, barang siapa yang meninggal dunia sama ada di tanah suci Mekah ataupun al-Madinatul Munawwarah, istaujaba syafaati, berhak dia dapat syafaat aku. Wa kana yaumal qiyamati minal aminin, maka di akhirat besok dia tergolong di kalangan orang yang diamankan oleh Allah daripada api neraka. Kalau Allah takdirkan kita mati, alhamdulillah, mati di tanah suci dalam keadaan kita beribadat, kita bangkit di padang mahsyar dalam keadaan digolong oleh Allah di kalangan orang yang benar. Allah selamatkan kita daripada api neraka. Tak payah sedih-sedih kalau mati. Kalau balik sakit mati di sini, lebih baik mati sana. Lebih baik mati sana. Dan tentu ni mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apabila Allah takdirkan kita dapat menjadi tetamu Allah ni, jadi kita kena jaga adab kita ketika nak bermusafir. Nak bermusafir, adab kita nak bermusafir. Yang pertama, sebab kita nak jadi tetamu kan? Tetamu iaitu raja segala raja, iaitu Malikul Muluk. Malikul Muluk, raja segala raja ialah Allah. Tidak ada raja segala raja ni melainkan Allah. Sehingga Allah berfirman dalam surah Ghafir, limanil mulkul yauma, siapakah punya kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Semua menjawab lillahil malikul qahar. Lillahi, iaitu adalah milik Allah. Allah yang mana? Malikul qahar, iaitu malaikat, iaitu Allah yang gagah perkasa. Raja segala raja Allah. Oleh sebab itu, bila kita nak bermusafir sekarang ni, kenalah, kalau boleh daripada sekarang ni banyakkan berselawat. Bila kita berselawat, selawat kita sampai pada Rasulullah, sampai Rasulullah pun nak jumpa kita semua. InsyaAllah Allah pemudahkan pergi. Orang lain tak dapat, mudah-mudahan kumpulan kita dia lulus, dia free. Tengok-tengok kumpulan dia lulus, pelik orang kan. Yang mana orang lain tak lulus, ini lulus. Kalau Rasulullah SAW sentiasa jawab salam kita, dan Rasulullah SAW memang nak jumpa dengan kita, maka segala-galanya tidak ada yang boleh menghalang apabila Allah mengizinkan kita. Tak ada orang boleh halang. Tak ada orang boleh halang. Bila Allah izinkan, kerana melalui syafaat Nabi SAW dapat bertemu dengan Allah. Maka bila Rasulullah bagi syafaat, semua akan jadi selesai. Itu sebab kalau nak pergi ni, banyakkan berselawat. Kalau kita tak banyak berselawat, nanti pergi Madinah dulu, hati kita macam biasa. Sebab Madinah ni pembangunan dia, bangunan tersegam indah. Bin Daud pun ada depan tu. Nanti habis pergi Bin Daud, nak beli ni pula, kemudian berjalan pula. Jadi rutin kita balik tengok Bin Daud, kemudian balik tengok pergi beli jubah, balik. Jadi suasana tu itulah. Lama dia kata, Jeffrey, bila lagi kita nak pergi Mekah ni? Kau dekat banyak habis duit dah ni. Dia kata, dah banyak habis duit. Beli ni. Dah tu beg pula beranak-anak pula tu. Jadi kita tidak ada rasa apa pun, rasa biasa aja. Ni
orang yang pernah pergi ataupun kadang-kadang pertama kali pergi, apabila dia sampai Madinah, dia tidak ada rasa apa pun, rasa biasa. Ini masalah bagi dia. Sepatutnya bila bertemu dengan Nabi SAW, terujanya kita dapat jumpa macam orang idola dia siapa. Kalau dapat ni cukup suka selfie pula lagi begitu, simpan sampai ketua gambar. Ni ayah dulu gambar dengan ni. Ni raja tu ya, ya sultan tu, simpan tu. Kerana begitulah kita ni gembiranya dapat ziarah Nabi SAW. Untuk dapat tu kena latih daripada sekarang. Dia kena selawat banyak. Berapalah nak baca selawat, bacalah. Yang penting kita ada sehingga kita rasa cinta gitu. Bila kita sebut nama orang ni, lama-lama dia akan rasa rindu. Lama-lama rasa rindu. Orang rasa rindu, lagi banyak dia sebut. Kalau disebut dia rasa boring, itu mana dia tak suka. Macam kita sebut ada nama orang ni, ya Allah, hidup lagi hamba Allah. Hidup lagi. Itu mana dia tak suka. Kalau sebut sikit-sikit sebut nama dia, sikit sebut nama dia. Macam kakak-kakak makcik-makcik ni kan, kalau selalu sebut anak dia, sikit-sikit sebut, nanti dia balik lah bulan depan. Sikit-sikit dia sebut, adik kau mana? Sihat ke adik kau? Tak ada, telefon mak ni. Dia sibuk mak, sikit lagi dia balik lah tu. Dia rindu. Begitulah kita ni kalau rindu dengan Nabi SAW. Oleh sebab itu, cuba banyakkan berselawat, insyaAllah Allah permudahkan. Walaupun orang lain tak dapat, insyaAllah kita dipermudahkan. Kena yakin ke Allah Ta'ala. Selawat ke atas Nabi SAW. Bila kita sampai Madinah, contohnya dalam keadaan kita ni rasa biasa aja, maka banyakkan membaca selawat Al-Fatih. Selawat pembuka nama Al-Fatih lima ughliq, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Itu selawat Fatih. Nanti Jeffrey kena bagi selawat Fatih ni. Bila kita baca tu, selawat kata Nabi SAW, yang mana Nabi SAW Al-Fatih, iaitu pembuka lima ughliqa, apa yang telah terkunci. Terkunci rasa rindu, terkunci rasa seronok ibadat, terkunci rasanya ketenangan, rasa biasa je, tenang dengan orang lain gitu. Tenang benda lain daripada rasa ketenangan dalam masjid. Ketenangan, rasa kerinduan ni tak ada pun. Minta Allah bukakan Al-Fatih. Bila Allah bukakan, dia akan rasa seronok. Kalau berlaku begitu, bacalah selawat Fatih. InsyaAllah Allah bukakan. Allah akan bukakan. Yang tidak akan dirasai oleh orang lain, tapi kita merasakan kelainan kerana kita baca selawat. Dan apabila kita berdoa dalam Masjid Nabawi ini juga, doa kita cepat makbul, sebab ada Rasulullah SAW. Tidak sempurna baca doa kalau tak ada selawat. Tiba-tiba kita baca doa, selawat, Rasulullah ada di situ. Dan telah disampaikan oleh malaikat selawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah dengar, dan Rasulullah terus jawab. Oleh sebab itu ulama menyebut, kalau nak pergi ke Mekah, biar pergi Madinah dulu, sebab merupakan perantaraan. Jadi sebelum kita cerita bab Madinah ni nak bermusafir ni, ulama menyebut barang siapa yang nak bermusafir mengerjakan ibadat haji atau umrah, mestilah ianya bersihkan diri dia dulu. Niat sekali, niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita tinggalkan dunia ni, tak fikirlah. Tambah sekarang orang fikir siapa nak jadi PM, siapa pula ni, siapa pula jadi menteri ni, siapa macam-macam. Jadi kita pun pening lah. Kejap dia sokong, kejap tak sokong, kejap sokong, mana satu lah. Lama pening kita. Pagi sokong, petang tak sokong, malam sokong, pagi ni tak sokong. Mana satu ni? Inilah manusia. Manusia yang kekal Allah. Yang kekal Allah. Kalau kita fikir langsung semayang tak khusyuk, apa tak khusyuk. Habis semayang, tengok WhatsApp. Tengok WhatsApp, siapa pula ni? Jadi semayang kita ni pun, siapa dia. Ni kalau lantik pula, dua ni tak percaya pula, lama-lama lah habis. Dunia, itulah dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu pertama. Dan syarat bila kita nak bermusafir ni,
Kalau ada apa-apa janji-janji hendaklah ditunaikan. Mana-mana contohnya kita berhutang dengan Allah, hendaklah diqada. Hendaklah diqada. Macam mana kita nak jumpa Allah kalau banyak lagi hutang? Bila kita bertemu dengan Allah, hutang kita tak selesai dengan Allah. Macam mana benda lain yang kita nak minta Allah nak makbulkan? Hutang yang ada pun tak bayar. Begitu. Solat pun tak habis. Lain pula minta lagi banyak depan Kaabah ni macam-macam. Yang ada pun tak bayar. Ka salatin wa siyamin wa zakatin. Ini disebut oleh ulama ada adab nak bermusafir menuju ke tanah suci Mekah. Kalau ada solat tak qada, ya qada. Kalau puasa tak qada, kena qada. Siapa tak keluar zakat, ya ke zakat. Yang zakat-zakat banyak macam-macam zakat ni, kalau belum dibayar kena bayar. Barulah segala hajat kita Allah tunaikan. Sebab kita telah melansaikan segala hutang-hutang kita dengan Allah Ta'ala. Itu adab dia. Kenapa kita pergi banyak kali? Contoh, banyak kali kita pergi, tak makbul juga. Kenapa Allah tak beri? Orang kata pergilah ke Mekah, doa, insyaAllah makbul. Kau ni dah lama sangat kahwin, tak dapat anak, pergilah ke Mekah. Nanti sampai Mekah kau berikan makan gandum dekat burung pati. Doa ke Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan aku, kurniakanlah aku anak sebagaimana ramai banyaknya burung pati ni. Tiada beranak, dia kata. Tiada beranak. Tapi ulama fiqh memang dia menyebut. Dia kata dia sebut dalam bab hebah. Maka menghebahkan makanan kepada burung merpati. Sebab burung merpati ni dia adalah burung merpati istimewa. Dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, burung merpati ni tolong Nabi. Keturunan burung merpati ni yang ada di Mekah sekarang. Dia ada keturunan dia. Oleh sebab itu doa dia makbul. Burung merpati ni dia sentiasa tawaf kat Kaabah, dia tak pernah berak atas Kaabah. Siapa pergi tawaf pernah tak kena berak burung? Tak pernah. Tak pernah. Burung ni jenis burung baik. Dia akan tawaf-tawaf dia pusing, tawaf-tawaf dia akan pusing. Tapi kalau kita parking depan ni, balik kan banyak taik burung. Mekah tak ada, tak pernah kita jumpa di dalam tanah di depan Kaabah ni taik burung. Sedangkan burung ada di atas. Oleh sebab itu ulama fiqh kata doanya mustajab. Itu sebab kita bagi makan, mudah-mudahan Allah makbul doa kita. Tak adalah nak sampai bersusun-susun tiap tahun dua, kena 10 kali. InsyaAllah ulama kata mudah-mudahan Allah izin, Allah makbulkan, kerana kita bersifat ihsan kepada binatang ataupun burung ni. Tapi kalau nak makbul ni bukan kerana burung, tapi dengan izin Allah. Kita menolong dan kita tunaikan segala permintaan, iaitu contohnya ada berkaitan dengan manusia, kita kena selesaikan. Yang ada berkaitan dengan janji-janji, kena tunaikan. InsyaAllah kalau kita tak ada hubungan dengan, tak ada bergantung dengan manusia ni, tak ada sangkut paut, InsyaAllah Allah akan permudahkan. Begitu juga contohnya kalau ada maknanya ada tanggungan nafkah kena berikan. Kalau ada anak, ada isteri yang ditinggalkan, nafkah mesti cukup dalam tempoh 12 hari perjalanan, kena jaga. InsyaAllah bila kita jaga benda ni, yang lain Allah akan permudahkan. Dan seterusnya disunatkan kita minta Allah beri petunjuk kepada kita, iaitu semayang kita semayang bila nak bermusafir ni, kita semayang sunat bermusafir. Minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala perjalanan kita nanti. Baca apa dia? Dia antaranya kita bacalah li'ila fi Quraisy. Sunat apabila kita nak bermusafir, semayang 2 rakaat sekurang-kurangnya.
Kalau nak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Iaitu membaca 2 surah. Yang pertama, li'ilafi Quraisy. Kenapa baca li'ilafi Quraisy? Cerita bermusafir. Li'ilafi Quraisy, ilafim rihlatash syita'i was-sayf. Mana cerita perjalanan waktu sejuk, waktu panas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengamankan kita. Oleh sebab itu kita baca li'ilafi Quraisy rakaat pertama. Minta Allah Subhanahu wa taala permudahkan, jauhkan daripada yang menakutkan, jauhkan daripada kelaparan. Sini Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan. Li'ilafi Quraisy. Rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau tak apa li'ilafi Quraisy, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Kalau tak hafal, dua-dua qul huwallah. Kalau tak hafal juga, tak tahulah, tak boleh pergi umrah lah. Tak boleh pergi umrah. Itu pun tak hafal kan. Dan selepas itu, selepas habis semayang, selepas salam, baca ayatul kursi. Kemudian ulang balik li'ilafi Quraisy. Bila kita ilaf, minta supaya Allah amankan daripada benda-benda yang tak baik. Bila kita musafir, kita sekarang ni virus ni kita takut. InsyaAllah Allah amankan. Sebab kita baca li'ilafi Quraisy, penghujungnya minta Allah amankan segala ketakutan dan juga kelaparan. Allah amankan kita. Sebab kita tawakal kepada Allah. Bila kita baca ni, semua ahli jemaah semayang begini, insya-Allah bila sampai je dekat immigration, kita dipermudahkan. Ya Allah, hai Malaysia. Malaysia. Kita bukan tahu cakap Arab kan. Tambah bila sampai ni sekarang ni lagi dahsyat lah. Dia lagi ketat dengan takat gambar lah. Haj. Kita kata haj apa? Dia tengok, ni mikrofon, ni apa nama? Kamera tu. Kadang-kadang bila dia angin, dia campak kita punya ni. Sebab kita tak faham cakap dia. Kita kata apa haj. Aku belum haji lagi, kenapa panggil aku haji pula? Dia kata. Jadi kita banyak benda-benda ini adalah halangan untuk sampai ke hadarat Allah. Kita terpaksa menghadapi banyak rintangan. Tapi kalau Allah izinkan, sila datang. Maka daripada awal lagi Allah mengizinkan, semua mudah. Macam tetamu kita, kalau kita jadi tetamu kehormat istana, daripada rumah lagi ada orang jemput, sampailah ke istana, tak ada orang halang. Tapi kalau kita ni bila bukan jemputan, nak sampai pintu pagar pun belum tentu. Sampai pintu pagar, tengok pintu pagar je lah. Kerana kita tidak diizinkan. Oleh sebab itu bermula daripada sekarang, kita minta supaya Allah jadikan kita tetamunya dan dipermudahkan. Itu sebab kita baca ayatul kursi bima sya', dengan apa yang Allah kendaki, Allah hendak jalan semua. Li'ilafi Quraisy. Selepas itu, walaupun lepas solat dah habis, baca ayatul kursi, kemudian li'ilafi Quraisy. Nak baca sekali ke, nak baca 2 kali, bacalah ganjil, minta Allah Ta'ala permudahkan. InsyaAllah Allah permudahkan. Lepas tu berdoalah. Nak berdoa bahasa Arab, kita tak hafal, doalah cakap Melayu, supaya Allah jauhkan daripada perkara yang tak elok. Allah peliharakan kita, Allah peliharakan keluarga yang ditinggalkan, Allah berikan nikmat kepada kita dunia dan akhirat. Kemudian kita mintakan Allah Subhanahu wa taala supaya cukupkanlah kepada kita ni segala-galanya. Kita tak tahu keadaan pergi duduk di sana kan. Kita tak tahu. Kita dalam keadaan orang Melayu, kita bukan pandai cakap Arab. Udah tu nisbah badan kita pun kecil-kecil. Kalau kita tengok orang Arab badan besar-besar, kerana siku dia jangan. Orang Melayu ni belum saya pula jumpa, kalau kena langgar kan, dengan kena lenyit tayar kereta ni, boleh ketuk-ketuk jalan. Tak ada, kalau kena masuk hospital sebelah. Tapi saya dia mesti makcik-makcik yang berjalan kan, kena langgar kereta ni kaki ni, dia ketuk-ketuk macam ni je. Jalan balik. Kuat tak kuat tangan dia, tak kuat kaki dia. Dia orang boleh junjung barang. Cuba tengok nanti ya.
bawa air atas kepala. Siapa orang Melayu kita boleh ambil air bawa air atas kepala? Kuat kepala dah. Mananya kita ni nisbah dengan orang ni badan dia lain, tulang dia macam tulang besi. Kalau kena siku dengan kita, cari minyak angin. Cari minyak angin. Jadi oleh sebab itu kita berdoa ke Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni badan ni kecil, aku sepatah haram, yang aku tahu aywah. Bahasa Arab lain aku tak tahu, aywah lain aku tak tahu, ya Allah. Kita berdoa ke Allah Ta'ala, aku tak pandai cakap Arab, aku badan kecil, aku ya Allah jauh datang ni, ya Allah, kau terima aku sebagai tetamu. Semua orang yang di jemaah ni kena doa begitu, permudahkanlah aku ya Allah, kerana aku tetamumu ya Allah. InsyaAllah Allah permudahkan. Bila kita sebut aku ni tetamumu ya Allah, Allah pun mudah. Sebab kita sebut aku ni tetamumu ya Allah, InsyaAllah Allah permudahkan. Hatta kalau kita nak cium Hajar Aswad pun, ya Allah, aku ni tetamu ya Allah, aku ni tetamumu ya Allah, permudahkan aku mencium Hajar Aswad. Sebab Hajar Aswad tu makhluk Allah. Yang kita bersiku-siku orang sebab tidak diizinkan. Tarik sana, tarik sini. Kalau Allah izinkan, insya-Allah. InsyaAllah. Dengan izin Allah, kita kena yakin ke Allah Ta'ala. Saya dulu, masa musim haji, masa saya belajar kat Mesir tu, dapat cium Hajar Aswad ni, yang bawa saya ni, saya tak tahu, jin ke manusia. Saya sebenarnya dah habis, dah semayang, sebab orang ramai kan haji. Tapi saya dah tahallul masa tu. Sebab orang Malaysia dia akan duduk di Mina. Tapi orang daripada Timur Tengah ni, dia selepas Jamratul Kubra, kemudian kita akan terus pergi Mekah, kita pun buat tawaf dan sa'i, dan kita terus tahallul. Kita terus tahallul awal. Dah tahallul. Besok pula kita pergi balik ke Mina, bermalam di sana untuk melontar. Orang Timur Tengah semua begitu. Ataupun orang sebut, orang Malaysia ni haji sunnah. Tak apalah kalau setakat 15 orang boleh kawal, tapi kalau jemaah haji ni beribu-ribu, macam mana pula nak kawal. Oleh sebab itu kita duduk di Mina. Pergi sana orang ramai. Saya sebenarnya masa itu masih kecil, badan pun kurus ya. Masa kurus bukan macam sekarang, kurus ya. Lebih kurus je Jeffrey, kurus ya. Duduk, saya tahu mana Tianjin. Orang kata ada Tianjin. Sekarang lagi tak nampak. Saya putar menung, masa tu lebih kurang pukul 12 lebih lah. Saya putar menung, mana Tianjin. Selalu kita dengar orang cakap Tianjin, mana Tianjin. Tiba-tiba ada orang datang, tanya saya, dah cium Hajar Aswad? Saya kata belum. Dah tu buat apa ni? Saya kata saya nak cari Tianjin. Saya cari Tianjin. Dia kata Tianjin nak tahu, di bawah dia ada tulis ayat Quran berpahat. Bawah ni, bawah tiang ni, bawah sekali dia ada tulis berpahat. Dululah, sekarang susah, tak ada dah. Bila cari, saya pun jumpa. Dah tu dia kata dah cium Hajar Aswad? Saya kata belum. Bukan macam zaman sekarang orang bawa Hajar Aswad ni dia minta duit kan. Ini sekarang ni tak boleh pakai. Dia pun lama ni, zaman saya belajar dulu, masa zaman 80-an lebih. Jadi saya pun saya kata tak apalah, mana boleh cium Hajar Aswad, orang tengah ramai masa tu, masa tawaf kan. Untuk bagi orang yang ni, dia baru sampai daripada Mina, nak tawaf dan sa'i sebab nak tahlul awal. Ramai orang. Bila ramai ni saya kata tak boleh, nantilah hari lain lah. Dia kata kalau nak cium belum tentu akan datang, belum tentu. Kata belum tentu. Tapi saya memang sebenarnya hajat nak supaya dapat cium Hajar Aswad. Nanti dia kata saya bawa awak. Saya pun yakin tak yakin, saya cakap kawan saya, nama dia, saya panggil dia Pak Long. Kebetulan Pak Long ni datang, orang Kedah ni. Ngapa Syukri? Ni dia kata dia nak bawa aku cium Hajar Aswad. Aku macam tak percaya je. Kau pergilah Pak Long, pergi. Pak Long ni dia sekarang ni bawa haji kalau daripada Kedah. Pergilah Pak Long. Pergi, saya panggil dia Pak Long. Dia pun pergi. Pergi balik, senyum-senyum. Orang tu tanya saya lagi, bila nak cium Hajar Aswad? Saya kata bila akan datang, tak ada dah. Ya. Belum tentu bertemu dengan saya. Itu saya tak tahu dia ni jin atau manusia. Udah tu saya pun pergilah ikut dia.
pegang tangan dia. Dia suruh saya selawat. Sallu ala Nabi. Saya pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wah, ketika itu orang ni macam dia berombak begitu. Dalam keadaan ramai ni, saya boleh lalu, tak ada orang usik saya. Sehinggalah cium Hajar Aswad. Saya bila dah cium lama ni, saya malas nak fikir orang ni siapa belakang aku ni, lantak lah situ. Saya pun bila saya angkat kepala ni, orang hentak saya mula. Kemudian dia cakap saya, sallu ala Nabi. Saya pun Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun pegang tangan saya, terus ombak. Ini sejarah pada saya pada tahun lama dah, zaman belajar dulu kan. Kesimpulannya, kalau kita berdoa, insya-Allah. Lepas tu saya pun balik cerita kawan-kawan. Oh, dia kata mungkin cara tu boleh dapat ke Syukri. Dia orang pun pergilah turun, pergilah curah suat, habis koyak semua. Habis koyak semua. Saya pun sampai sekarang sama ada malaikah ataupun jin Islam. Sebab saya duduk dekat Tianjin. Sebab saya duduk kat Tianjin. Wallahu alam, sampai sekarang saya tak dapat menentukan dia jin ataupun malaikat. Tapi kesimpulannya, saya berdoa ke Allah Ta'ala supaya Allah permudahkan saya dapat cium Hajar Aswad. Jadi Allah permudahkan, tak ada si kurang, tak ada apa pun, Allah permudahkan. Maksudnya, kalau kita duduk di tanah suci ni, insya-Allah, kalau kita betul-betul niat kerana Allah, Allah permudah. Contohnya, ada seorang dulu di Melaka ni, dia ni orang Kelantan, kerja dekat Alur Gajah. Dia kata, Ustaz, saya teringin nak cium Hajar Aswad. Sekali dengan imam besar lah, imam besar pun ada sama dengan saya hari itu dulu sebelum ni. Kau nak cium Hajar Aswad, kau pergi sembahyang hajat. Kita suruh orang sembahyang hajat, kita tak pergi. Kau berdoa, ya Allah, pertama, ya Allah, aku datang jauh, inilah kali pertama, ya Allah. Saya cakap, ini kali pertama, ya Allah, kau permudahkanlah aku, ya Allah. Dia orang Kelantan ni, duduk Alur Gajah. Dia pun pergilah. Waktu ni nak sembahyang Zuhur, dia pergi sembahyang hajat. Sampai waktu nak sembahyang Zuhur, polis ni suruh baris. Tabur. Yang mana dia suruh baris. Bila baris, tak ada berapa buat lah. Sebab waktu Zuhur nak masuk, imam nak turun kan. Dia baris. Sampai kat dia curah-curah. Tak ada orang ini pun. Dia kata, terima kasih lah Ustaz. Dia kata, oh, kau memang sungguh yakin. Kalau aku tak sembahyang hajat, aku tak dapat. Sampai habis tak dapat. Sebab kita cerita ke orang sembahyang, dia betul-betul yakin dia dapat cium Hajar Aswad, dia sembahyang di Hijr Ismail, dia dapat dekat Multazam, lengkap semua budak ni, kerana dia yakin. Orang lain tak yakin, tak dapat, sampai balik tak dapat. Ini maknanya keyakinan kita dengan Allah, Allah permudahkan. Hukum akal kata tak dapat cium, tapi kalau tiba-tiba perempuan haja, dia kata haja, dia kata sampai kat kita kepada dia permudahkan kan. Tak mustahil. Ini hak Allah Ta'ala, tapi kita kena ikhlas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi, dan kita ni apabila kita dah berdoa kepada Allah Ta'ala, kita minta supaya Allah memberkatikan kita. Allah memberkatikan. Allah mabarik lana fiha. Ya Allah, berkatkanlah aku padanya. Pada tanah suci ni kita kena banyak doa, ya Allah berkatkanlah aku pada tempat ini, ya Allah. Kalau di Madinah pun, ya Allah berkatkanlah aku pada tempat ni. Minta Allah turunkan berkat. Bila Allah berikan berkat, insya-Allah. Sebagaimana kita, Allah mabarik lana fima razaqtana kan. Allah mabarik lana fima razaqtana, ya Allah berkatilah aku apa yang kau telah rezekikan. Kita minta doa ni, Allah turun berkat pada kita, sama ada di Mekah dan juga di Madinah. Doa berkat ni jangan tinggal. Sebagaimana dalam semayang, kita juga banyak doa berkat. Kita berkat. Dalam semayang ni kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Semua semayang kita baca 2 kali. Kecuali semayang subuh. Untuk melengkapkan berkat semayang subuh ni, supaya jadi 2, kita baca doa kunut wa barik lana fima razaq. Kita minta Allah berkatkan kita. Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kita baca Allah mahdini ni termasuk wa barik lana fima a'taita. Ya Allah berkatilah aku atas apa yang kamu telah berikan kepadaku. Lengkaplah 2. Zuhur 2,
Asar 2 kali at-tahiyatul mubarakat, mubarakat, berkat. Maghrib 2, Isyak 2, doa kunut. Itu sebab mazhab Imam Syafi'i dia ada kunut supaya melengkapi 2 berkat. InsyaAllah Allah berkatkan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi, kita tengok slide kita. Umrah setiap amalan ini dah tak payah niat ya. Setiap amalan hendaklah dimulakan dengan niat, dan saya dah huraikan tadi. Kemudian kita berniat ihram, berniat ihram. Apabila kita nak berihram, maka kita memakai pakaian ihram. Biarlah kalau boleh, biarlah pakai benda-benda yang menunjukkan bahawa kita ni bersih. Orang Malaysia ni insya-Allah tak pakai baju ataupun tudung-tudung berwarna-warni. Kalau boleh biar putih, biar putih. Telekung ni biarlah putih. Negara lain ada merah, kuning, apa semua, itu masing-masing. Dalam mazhab kita biar putih. Apabila kita menanggalkan pakaian yang kita pakai itu bersih gitu. Orang lelaki pun buangkan sifat riak. Ni dia ada buat, tak boleh. Kita bersaudara mara, tolong menolong kena akhlak yang terpuji. Kalau kita ada akhlak terpuji dengan barangkali kita pakai ni dengan rasa hebat, riak dan sebagainya, kita tanggalkan putih, dan tidak ada tinggal pun dalam pada diri kita sama bulu-bulu dalam badan ini, melainkan semuanya bersih dan menyahut seruan Allah. Oleh sebab itu kita baca labbaik Allah, saut seruanmu ya Allah. Kita bila sebut labbaik Allah ni seolah-olah semua badan kita Allah, tidak satu pun yang tidak menyahut. Bukan setakat seluruh badan, jiwa dan raga ni labbaik Allah. Kita pakai ihram, Imam Ghazali tanggalkan akhlak baik, datang sifat yang baik, itu kita pakai serba. Ada kita seperti kita berada dalam keadaan kita dikapankan. Imam Ghazali, Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, idahul haji seumpama orang. Ini Imam Nawawi di kapan mengerjakan umrah ni, selepas di ihram dia akan naik kenderaan. Kenderaan ni mengingatkan seolah-olah kita ni diusung masuk sebab kita naik kenderaan ni ialah sebab usung. Tak ada ingat kan keadaan kita ni macam mana nak bertemu ni. Jangan dia pun Ghazali membahas bahawa kita pakai naklah supaya bila kita bersih ni Allah terima kita. Bila sampai kita miqat miqat ni diambil kalimah waktun. Sampai ke miqat seolah kita ini tiba masa kita. Masa kita nak bertemu dengan Allah. Baik namakan ada miqat zamani, ada miqat makan. Miqat ni mengingatkan miqatnya waktu kita sampai, hendaklah kita berniat. Contohnya, kalau kita daripada Madinah, kita berniat di Bir Ali. Asalnya disebut Abiyarul Ali, iaitu Telaga Sena Ali.
Sebenarnya di situlah ada telaga Sayyidina Ali radhiyallahu an. Telaga di Madinah ni macam-macam. Ada telaga Bi'ru Rumah, ya, telaga yang dibeli oleh Sayyidina Osman radhiyallahu an. Ada sampai sekarang. Hanya kita nak masuk payah dia telah pagarkan. Tapi dia signboard ada Bi'ru Rumah nama dia. Ataupun sekarang ditulis Bi'ru Osman. Sekarang dia ada signboard dia tulis Bi'ru Osman. Ni telaga yang dibeli oleh Sayyidina Osman radhiyallahu an. Kita tak masuk, dia pagar. Dia pagarkan. Bolehlah tengok lalu, kita tahulah. Sekarang dia ada tempat sedut air tu. Disedut daripada telaga tersebut. Telaga Osman. Dia tulis Bi'ru Osman. Bi'ru Osman. Telaga Sayyidina Osman radhiyallahu an. Begitu juga di Bir Ali ni asalnya ialah Bi'ru Ali. Telaga Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sekarang tak ada telaga tu lah. Dia ambil daripada sebenar nama Bi'ru Ali. Bi'ru Ali ialah telaga Sayyidina Ali, kekalah sampai sekarang dinamakan Bir Ali. Asalnya Bi'ru Ali, sekarang nama dia Bir Ali. Untuk dibudah baca Bir Ali, asalnya Bi'ru Ali. Jadi kita berihram di Bir Ali. Kita berihram di Bir Ali ataupun Bi'ru Ali. Bir Ali. Bila kita ihram di situ, maknanya kita mengingatkan seolah-olah di akhirat besok tiba masanya kita. Itu makna miqat. Itu secara zahir kita berihram di Bir Ali. Tapi sebaliknya dia punya tersirat mengingatkan waktu kita dibangkitkan di padang mahsyar untuk bertemu dengan Allah. Sejarah asal pakai ihram dua helai ni yang disebut oleh ulama termasuklah pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Saya ketika duduk di Madinah dulu, duduk dalam majlis pengajian ketua hakim syar'i di Madinah ketika itu, Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah bukan Syekh Atiyah, Syekh Atiyah rahimahullah taala, dia merupakan ketua hakim syar'i di Madinah Munawwarah. Dia adalah seorang orang Mesir berhijrah ke Madinah kerana nak mengaji dengan Syekh Aminun Shinqiti, berasal daripada Mauritania, iaitu keturunan Shinqit. Aminun Shinqiti ni seorang ulama yang alim daripada Mauritania, turun ke tanah suci Mekah sehingga ulama mengambil manfaat kepada beliau. Seorang ulama tapi kulit dia hitam-hitam, orang Mauritania. Cucu di beliau ada sampai sekarang, Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti. Bila dia turun di Madinah, dia dilantik menjadi tenaga pengajar Masjid Nabawi. Syekh Aminun Shinqiti rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Atiyah ni memang mengaji dengan Syekh Aminun Shinqiti sehingga dia menjadi ulama yang terkenal dan anak murid kanan, sehingga menyempurnakan tafsir Adwa'ul Bayan. Dan beliau mengajar Masjid Nabawi dulu. Masa saya duduk dalam halaqah pengajian Syekh Atiyah menyebut bahawa apa sebab pakai pakaian ihram ni bagi lelaki dua helai saja. Helai. Yang kepala terbuka, kaki nampak. Pada peringkat awal Madinah ini ada satu kepercayaan orang Madinah, kalau kena angin Madinah dekat badan, lumpuh. Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kena angin Madinah ni, kalau pakaian kita tak menutup seluruh badan, kena lumpuh. Kebetulan bulan tu ialah bulan haji. Jadi disyariatkan bagi orang Islam memakai berihram di Bir Ali. Jadi perjalanan Bir Ali sehingga ke Mekah ni perjalanan yang jauh, dalam keadaan memakai pakaian dua helai sahaja dan terdedah kepala dan juga kaki, sampai ke tanah suci Mekah dalam keadaan sihat, tak lumpuh-lumpuh pun, tak lumpuh sehingga menggerunkan orang kafir. Dia kata, ini orang Islam ni ilmu apa ni? Selalu kalau kena ni habis mati ni. Ini dia antara nak menunjukkan izzah orang Islam ni, dia gagah, yakin kepada Allah. Semenjak hari itu sebenarnya bila kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah,
penyakit ni hilang terus. Udara yang menyebabkan boleh kata lumpur ni tak ada. Kita kena yakin tanah suci Madinah adalah bersih. Contohnya Pak Kiai Jamhuri menceritakan ada seorang orang Indonesia ni, dia kena penyakit, pergi masuk hospital, tak ada ubat dah. Doktor kata tak ada ubat, kamu menunggukan, kami tak jumpa ubat lah. Dia memang tenat, tapi dia yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah Madinah adalah berkat. Dia buntu, dia kata pergi ambil tanah Madinah. Dia kata matilah, pergi ambil tanah Madinah. Dia pun bancur dengan air, dia sapukan dan dia minum air ni dia minum, sembuh. Kemudian dia pergi hospital, cek, hilang penyakit. Sehingga doktor pun heran, kau pakai vaksin apa ni? Dia kata tak ada vaksin, melainkan tanah Madinah. Mana tanah Madinah ni adalah berkat yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah telah didoakan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan buminya berkat, buahnya berkat, meniaganya berkat, membeli juga berkat. Oleh sebab itu kalau nak beli di Madinah. Beli di Madinah, sebab Madinah ni tempat berkat. InsyaAllah bila kita makan buah kurma, bawa balik bagi anak makan, anak dapat berkat. Kalau kita makan kacang cerdik di Madinah mahal sikit, kata tak apa, biar mahal sikit. Walaupun kita bagi makan kacang cerdik, memang cerdik terus, berkat. Dan bila kita menjual beli membeli juga, pertukaran transaksi ni Allah berkati ni Madinah. Sebab Rasulullah telah doakan makan situ berkat, makanannya, minumannya, buahnya, buminya berkat. Yakin ke Allah Ta'ala, bumi di Madinah ni adalah bumi berkat. Begitu juga doa Nabi Allah Ibrahim, bahawa sesungguhnya di tanah suci Mekah ialah berkat. Dua tempat ni adalah tempat yang diberkati oleh Allah. Jadi kita sambung balik. Bila kita ihram, kita berniat begitu. Kita berniat. Jadi kita kalau di Mekah, di Madinah, kita bermula di Bir Ali. Selepas berniat ihram umrah di miqat, kita di Bir Ali. Waktu berakhir apabila berada di tepi Kaabah untuk memulakan ini, terus kemudian kita berniat. Berniat. Jadi kita berniat, cuba kita tengok siapa ada buku. Macam mana cara niat? Masing-masing ada buku? Tak ada? Tak bawa? Nawaitul umrata wa ahram tu biha. Tengah mengajar. Ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Cara dia. Saja aku niat umrah dan berihram dengannya. Kalau kita nak umrah untuk orang lain, contoh umrah kali pertama ialah umrah untuk diri kita. Umrah kali kedua untuk ibu dan bapa. Boleh kita umrahkan untuk orang lain. Tapi di dalam kitab fiqh karangan Syekh Said Abdul Rahman Ba'lawi, nama kitabnya Bughiyatul Mustarsyidin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melakukan umrah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia niat umrah ni untuk Rasul. Bermakna para sahabat pernah lakukan begitu. Jadi kalau kita berniat kali kedua, contohnya aku nak buat umrah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak ada benda lain yang boleh bagi kat Rasulullah ni. Yang kita boleh bagi sekarang ni umrah kita, selawat, baca Quran, apa semua ni. Itu yang para sahabat dulu berjuang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkorban dalam medan peperangan, sehingga tercedera. Kita apa yang ada? Jadi oleh sebab itu
kita boleh buat umrah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil kita iaitu disebut dalam kitab Bughatul Mustarsyidin. Dia ada lain. Tahun ni kalau cuba buat, rasalah. Umrah kali pertama untuk kita. Umrah kali kedua kita buat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umrah kali ketiga, buatlah ibu. Umrah keempat, bapa. Kita buat begitu. Dapat 4 untuk kita, Rasulullah, ibu dan bapa. Kelima kita buat untuk kita juga ke? Cuba rasa ada kelainan atau tidak? Ulama buat begitu. Ulama tak buat kita tujuh untuk kita. Buat untuk Rasulullah, dia ada kelainan. Kita baca ni, kita baca pun kita baca sungguh-sungguh untuk Rasul. Kita nak persembahkan pahala ni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sandaran para sahabat buat. Bukan Ustaz Syukri sebut, tapi para sahabat yang buat. Bukan ustaz disebut, bukan ustaz disebut, bukan ustaz YouTube, tapi Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berani buat, bermakna perkara itu boleh. Cuba. Ini ada kelainan sikit. Oleh sebab itu guru-guru saya di Mekah dulu mengajarkan begitu. Dulu saya tak apa, mula-mula susah saya nak terima. Boleh ke buat untuk Rasulullah ni kan? Macam orang buat korban untuk Rasulullah. Tetapi apabila ditunjukkan dalil dan nas dalam kitab mazhab Syafi'i yang terkenal, Bughatul Mustarsyidin, ada 2 jilid, karangan Syekh As-Sayyid Abdul Rahman Ba'lawi, menyebut bahawa boleh melakukan ibadat haji untuk Rasulullah, melakukan umrah, contohnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan. Begitu juga para sahabat pernah melakukan korban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tahun ni buat korban, 1 untuk kita, 1 untuk Rasulullah. Oh, jamil. Sempurna, dia rasa lain sikit. Cubalah tahun ni kalau Allah izinkan, kita permudah, kita niat begitu, Allah permudahkan. Aku kali ni nak buat umrah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk orang nawaitul umrata an fulanin, saja aku melakukan umrah untuk Sianu bin Sianum, wa ahramtu biha, ini cara dia, dan aku berihram dengannya dengan umrah lillahi ta'ala. Untuk orang lain, jangan nawaitul umrata wa ahramtu biha si pulan bin si pulan lillahi ta'ala, tidak sempurna. Ada ulama kata kalau kita niat begitu, jadi untuk kita, tak jadi untuk orang. Kalau nak nawaitul umrata an, saja tak tahu an ke an kan. Orang kita bilang, ustaz nak baca an atau an. Kalau an daripada an, mana lain. Macam orang baca doa kan, dia baca Allahumma a'inni ala zikrika, tak betul. Allahumma a'inni, makna masuk lain. Allahumma a'inni, betul. A'ana yu'inu, i'anatan. A'in, mana tolonglah aku. A'inni, ya Allah tolonglah aku. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nawaitul umrata an Sianu bin Sianu wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau kita nawaitul umrata wa ahramtu biha, niat dalam hati, sahaja aku umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dah tu dah tak boleh lah lain. Kalau nak pakai sebelum itu, contohnya kita nak bagi wangi sebelum niat ihram, boleh pakai wangi sebelum pakai ihram. Belum, contohnya ketiak bau sikit kan, dia nak wangikan, boleh sebenarnya sebelum ihram. Itu sebab kalau kita tengok orang daripada Timur Tengah ni, sebelum dia berniat, habis dia atar-atar kan.
Kemudian baru dia berniat. Wangi itu dibawa selepas berniat, tidak terkena bayar dam, kerana wangi itu bukan selepas niat, wangi sebelum niat. Benar. Oleh sebab itu sunat-sunatnya sebelum tu memakai kemas-kemas, boleh nak pakai minyak wangi, tetapi selepas ihram tidak boleh. Tidak boleh. Orang kita Malaysia ni dia lebih berhati-hati. Sebelum pun tak pakai, dia takut nanti terbawa. Dia sebab apa terbawa macam mana? Contohnya, sekarang dia pakai kain ihram yang ada kat badan ni. Kemudian dia masuk bilik air, dia tanggalkan. Sekarang dia dah berbau. Bila dia tanggal, kemudian dia pakai balik, jadi masalah. Sebab dia telah memakai benda yang wangi. Itu sebab orang Malaysia tak sebab dia akan tanggal-tanggal. Terutama kalau lama ihram, kan? Lama ihram. Kalau daripada Madinah nak pergi ke Mekah lama, kecuali kita naik kereta api. Ada dah sekarang Jeffrey, dah okey dah? Belum lagi. Tambang tak mahal. Oh, itu seronok kita naik tu. Beg suruh bas hantar. Kita naik kereta api, kira cas lain lah, dia ada kelas first class ada, bolehlah nak minum-minum, ada kelas dia bagus, itu paling cepat baru 2 jam setengah sampai. Dia bawa lebih kurang 140 130, dia tunjuk meter dia, kadang-kadang sampai dekat 200, kadang-kadang 200. Alhamdulillah, saya sebagai tetamu Saudi hari itu, tetamu, naiklah ke tepi. Tapi jadi masalah, kita nak ihram di mana, itu khilaf ulama. Geng-geng daripada Indonesia, dia pergi dulu Bir Ali, kemudian dia patah balik, pergi naik ke tepi. Itu geng-geng itu Indonesia. Sebab tidak disebut di mana kita nak berniat ihram bila naik kereta api. Geng-geng daripada orang Arab ni, dia berniat di stesen tu, berniat di situ, kerana dia jalan lain, dia tidak melalui Bir Ali dah, dia jalan lain, dia akan pergi ke Jeddah, dia akan singgah ke Jeddah, baru sampai ke Mekah. Dia jalan dia begini. Kalau Bir Ali ke sana, kalau dia ke sana, macam mana pula kita pergi pula ihram di Bir Ali, kemudian kita patah balik? Oleh sebab itu, di orang Saudi, dia akan naik terus di situ, terus berniat ihram di Mekah, dan terus akan sampai ke Mekah 2 jam setengah sampai. 2 jam setengah sampai. Tak sampai 2 jam setengah dia sampai. Laju. Naik itu lagi bagus. Beg kita tak payah fikir. Hantar naik bas, sampai di hotel kita dah hapus semua. Malam ke, datanglah bas hantar beg. Makcik-makcik relax je. Orang kata penat makcik, tak ada, okey. Kakak-kakak penat, dah 2 jam je sampai. Naik apa tu? Itu bukan kereta terbang, dia kata. Itu naik kereta api. Jeffrey belum pernah naik lagi. Kalau naik tu alhamdulillah. Oh, kita pergi. Ini kita pergi Taif. Allahu Akbar. Taif. Taif ni ada tempat peranginan. Sebelum kita sampai Taif ni, dia ada tempat peranginan. Ada cable car. Pernah sampai? Naik cable car. Udah tu kita ada geng-geng, kalau ada budak-budak seronok naik kereta. Ini sebelum sampai ke Taif. Dan kemudian kita sampai Taif. Taif ni adalah tempat yang mana nanti saya akan huraikan Taif ni. Kenapakah Nabi SAW nak berhijrah ke Taif? Cerita tu kita simpan, kan tidak habis modal. Jangan habis modal bila sampai Taif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berhenti minum. Wah, ini petang baru habis. Nanti saya ringkaskanlah. Ini kita bahaskan tentang niat. Kalau kita nak kemudian kita sebelum kita berniat, kita ada sembahyang sunat ihram. Sunat ihram tidak boleh dilakukan selepas sembahyang fardu asar. Begitu juga kalau kita nak sembahyang sunat bermusafir,
Contohnya kita sampai ke Madinah, daripada Madinah kita akan pergi ke Taif dan kita akan berihram di sana. Kita tak berihram di Bir Ali. Jeffrey ya? Kita tidak akan berihram di Bir Ali sebab kita akan terus ke Taif. Alhamdulillah kalau dapat Taif, alhamdulillah. Tempat dia sejuk kan? Tempat sejuk di Taif. Taif. Kemudian kalau kita nak bergerak selepas asar, tak ada semayang sunat musafir lepas asar. Dan tidak ada semayang sunat untuk ihram selepas semayang asar. Tak boleh ya. Kerana dia adalah sebab yang bukan, dia sebab mengiringi sebab yang terkemudian, tidak boleh. Sebab terdahulu baru boleh. Contoh, kita sampai ke Mekah selepas asar, kita semayang sunat kudum. Ini tak pernah orang buat. Semayang sunat selamat sampai, tak pernah orang buat. Tapi sunnah. Sebelum musafir kita semayang sunat. Sebab sampai kita buat apa? Selalu agensi ni bila sampai pakcik-pakcik, makcik-makcik rehat-rehat ya, naik tingkat 2 boleh pergi makan. Jangan kira beg-beg semua kita uruskan. Nanti dah makan turun, kita akan bagi kunci bilik. Tak ada pun orang sebut makcik-makcik apa semua bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kita sampai. Siapa nak semayang nanti masuk dalam bilik, semayang 2 rakaat sunat sampai. Nama dia sunnatul qudum. Sunnah salatil qudum 2 rakaat, kerana Allah selamatkan perjalanan. Mula-mula nak berjalan, beria sangat minta ke Allah. Sampai, lupa. Dah lupa. Sedangkan dia adalah merupakan semayang sunat yang digalakkan dalam. Ini boleh dilakukan walaupun selepas semayang asar. Kerana sebabnya dahulu sampai. Adapun bermusafir, belum sebabnya lagi. Belum musafir, oleh sebab itu tidak boleh dilakukan selepas semayang asar. Begitu juga umrah, belum lagi kita berihram sebab kita semayang sunat, ihramnya terkemudian. Oleh sebab itu dinamakan terkemudian, sebabnya tidak ada semayang sunat ihram selepas semayang asar. Ini perlu diingatkan di antara orang yang pergi umrah, terutama di bawah umrah selepas semayang asar, pergi ke tanah halal, dia pun semayang sunat ihram di sana, maka tidak boleh semayang sunat ihram kecuali tahiyatul masjid. Mainkan tahiyatul masjid. Kalau dia nak berhenti pergi ke tanah halal, semayang sunat tahiyatul masjid, kemudian dia berniat nawailtu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu boleh. Itu boleh. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Wallahu a'lam.